مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi sampai habis kitab ni. Baru kita akan masuk kepada kitab yang lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hukum lam pada lafaz al-jalalah. Tahu lafaz al-jalalah? Lafaz al-jalalah tak tahu? Tu tepi dia ada. Tu. Hukum lafaz lam pada lafaz al-jalalah, yakni pada lafaz alif lam lam ha. Lafaz ilah yang ada masuk lam ta'rif di situ menjadi apa? Tuhan Tuhan. Faham? Ilahun adalah Tuhan, tetapi apabila masuk alif lam ta'rif di situ, itulah Tuhan yang tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia, itulah dia. Kalau tidak ada alif lam, dia akan jadi ilahun. Ilahun dari bahasa Arab dia dinamakan Tuhan. Maka wujudlah kefahaman, keyakinan orang-orang yang tiada iman, yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ada keyakinan dalam diri mereka ada Tuhan selain Allah. Itulah kefahaman, keyakinan orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, orang Buddha. Berbeza dengan orang-orang kafir Quraisy dulu. Orang kafir Quraisy dulu tahu agama dia apa? Sebelum datang Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu agama apa? Tahu Izzah? Tahu ni? Agama Nabi Ibrahim. Yang dipegang oleh orang-orang Quraisy Mekah waktu itu, Abu Jahal, Abu Lahab semua, mereka beragama Nabi Ibrahim. Bukti dia apa? Pernah dengar kisah orang tawaf dalam keadaan telanjang? Pernah dengar? Alamak, tak tahu juga. Jadi dulu, kita ceritalah sikit sejarah. Jadi dulu kan, masa ketika itu, sebelum datangnya hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk Mekah ini, mereka dah beragama Islam. Tapi Islam yang dibawa oleh, bukan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi mereka ada tawaf, ada sa'i itu semua. Tapi dalam keadaan mereka ini ada keyakinan di dalam hati mereka, ada lagi Tuhan selain Allah. Maksudnya, dekat sebelah Kaabah itu ada berhala-berhala. Tu pernah dengar? Ada berhala-berhala. Ni berhala bagi makan. Ni berhala bagi minum. Sebab itulah ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa agama yang disampaikan oleh guru beliau iaitu Malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu. Kalau kamu, Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah tuflihu, maka kamu akan berjaya. Ketika itu, keadaan orang kafir Quraisy masa itu, mereka meyakini bahawasanya Tuhan kalau nak makan, minta dengan Tuhan ni. Kalau nak minum, minta Tuhan ni. Nak anak, minta Tuhan ni. Ketika Nabi SAW datang, kata dia satu. Maka dia kata apa? Daripada dulu, ketika muda, beliau orang yang sangat disanjung, ketika membawa agama yang hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang kata apa? Majnun, gila. Itulah di antara ujian, sikit ya, ujian bagi orang yang nak menegakkan agama, mesti akan ada sikit bisikan. Contoh dalam ni, Abang Syami nak tegakkan agama dalam ni, mungkin dalam detik hati korang ada lagi, macam tu. Akan ada tipu kalau kata tak ada. Akan ada sekira lagi, waqiah lagi, Al-Kahfi tak apa lagi, tanya lagi. Jadi itu sebenarnya bisikan-bisikan syaitan yang dia akan menjadikan hati kita ni tak tenang duduk dalam ni. Maka masa duduk dalam majlis ni, cuba buang. Kena syukur dan kena rasa alhamdulillah Allah pilih saya duduk dalam majlis ni, yang mana dekat luar sana ramai orang nak sebenarnya. Tapi kita duduk tanpa perlu kita merasa berat. Okey? Itu sikit selingan saja. Bukan perbahasan tajwid tu, sebab dia ada Allah. Itu dalam
Nak tahu benda itu semua nanti kita akan masuk ke dalam bab tarikh ataupun sirah. Tarikh ni sejarah. Bab sejarah tu daripada awal kita akan cuba fahami. Okey, hari ini sangat simple. InsyaAllah di sini pada majlis lelaki jarang saya jumpa salah. Tetapi masih ada. Iaitu hukum lam pada lafaz al-jalalah Allah. Okey, kita ulang sikit. Sofia, makhraj lam kat mana? Ujung lidah ditempelkan di gigi depan bahagian atas. Okay? Allah, bukan Allah. Allah Akbar, bukan Allah. Jadi nak sebut tu makhraj dia kat mana? Sini, betul. Kemudian masuk kepada lam, pergi kat depan, hak kat sini balik. Allah. Allah. Jadi masa setiap kali kita dah belajar makhraj huruf tu dekat mana. So, masa kita nak sebut tu kita ingat. Lam, ha. Allah. Okay. Baru bacaan kita tu cantik. Okey, di sini ada dua sahaja cara hukum bacaan pada lafaz al-jalalah. Pertama, taghlib. Dia bukan tafkhim tarkib taghlib, tebal. Itu wajib dibaca taglis ataupun tebal sekiranya huruf lafaz al-jalalah berbaris fathah ataupun dhammah. Nampak huruf jalalah Allah tu sebelum tu fathah ataupun dhammah, atas ataupun depan, maka Allah tu baca tebal. Masya Allah. Mana ada orang kata Masya Allah? Betul? Itu ditarkib. Wajib baca tarkib ataupun nipis sekiranya huruf sebelum lafaz al-jalalah itu berbaris kasrah. Faham? Orang kata wallahi. Wallahi. Itu perkataan yang biasa orang sebut bila nak sesuatu benda tu betul-betul. Betul kat office kan? Betul. Wallahi, wallahi. Betul ni. Macam tu kak? Ikan macam tu. Wallahi, wallahi kak? Nampak? Jadi sebenarnya daripada sebut di situ pun dia mengamalkan ataupun dia mempraktikkan cara bacaan taghlis dalam sebutan huruf dia. Pernah dengar billahi? Tak pernah Itu di antara sumpah. Billahi, tallahi, wallahi. Tapi janganlah guna benda tu. Benda tu adalah untuk sikitlah saya nak kongsi. Untuk perkataan wallahi itu semua kalau benda yang tak besar tu tak payah. Cukup awak buat ke tak buat. Dah, terimalah. Kan? Dah, dia tak tipu. Kadang-kadang tu dia helah saja. Dia tak tipu. Sedangkan tipu saja tu pun ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau yang dah berumah tangga dia tahu lah mana satu yang haram, mana satu yang makruh. Betul lah dia Nafis. Tipu sunat. Apa ada tipu sunat? Bukan tipu sunat, helah. Macam contoh ketika dalam untuk kita strategi perang. Masa tu kita mana boleh jujur dengan orang kat situ. Dia ada hilah. Sebab kalau kita jujur, mana tahu masa tu ada spy datang. Habislah kita. Begitu juga dalam rumah tangga. Jujur semua, nanya orang. Betul kan? Jadi, untuk perkataan wallahi, itu sangat berat. Billahi, tallahi, kurangkanlah ini.